Alright, jom kita tengok soalan penjelmaan bahagian B. Rajah 8 menunjukkan 3 buah sisi 6 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan G, M, N, P, R, S dilukis di atas tata kartesen. Okey. So sekarang ni kalau nak menjawab soalan ni, yang penting kena tahu siapa image, siapa objek. Dia cerita G, H, I, J, K, L. G, H, I, J, K, L ini merupakan image bagi A, B, C, D, E, F. So kita letakkan yang mana yang image yang pertama. Image yang pertama, okey, A, B, C, D, E, F lah. Sebab dia kata G, H, I, J, K ialah image bagi A, B, C, D, F. Yang ini objek, yang ini image. Okey, di bawah penjelmaan gabungan UV. UV maknanya first V, okey, yang the second one U. Begitu. So sekarang ni maknanya objek asalnya A, B, C, D, E, F. Dia tidak terus menjadi G, H, I, J, K, L, tapi dia menjadi yang tengah ni dulu, G, N, M, P, R, S dulu, yang kedua. And then baru daripada G, N, M, P, R, S dia akan menjadi G, H, I, J, K, L. Tu yang ketiga. So kita labelkan dulu 1, 2, 3 tu. Okey, so sekarang ni dia kata huraikan penjelmaan V dan U. Yang kita tengok, kita kena alert dulu dekat soalan ni. Soalan A tu adakah penjelmaan yang pertama berlaku? Ya, V. Yang B itu U. Yes, yang kedua. Okey, so sekarang ni kita tengok penjelmaan yang pertama itu V. Dia akan mengubah objek 1 jadi objek 2. Nampak? A, B, C, D, E, F jadi G, N, M, P, R, S. Okey, so sepintas selalu kita tengok, kita dah dapat tahu dah ni. Ini putaran kan? Semua dah tahu dah ni, dah terror dah ni. So maknanya kita just jawab dulu dekat ruang jawapan, kita nampak putaran. Okey, bila putaran, kita kena tahu dia punya degree, darjah dan dia punya arah. So kalau kita nampak lah AB, dia jadi GN kan. Pukul 6, dia jadi pukul 3. Maka putarannya itu, kita buat anak panah dulu. Anak panah tu wajib ada. So anak panah tu nampaknya mengikut lawan arah jam. So kita kata, berapa darjah agak-agak tu? Kalau pukul 6 pergi pukul 3. Kita tengok AB je. AB dengan GN tu je. Kan dia macam dah nampak dah. 90 darjah lawan arah jam. Okey, awak jawab betul-betul ya bila penjelmaan. Jangan jawab arah lawan jam. Salah. So mesti 90 darjah lawan arah jam. Pada pusat. Sekarang ni nak cari pusat lah ni. Pada pusat. Okey, pada pusat ni yang ramai tanya cikgu ni. Okey, kalau pada pusat, kita tengok kita ambil satu objek dan image, satu pasang. Kalau kita tengok di sini, A menjadi G. Nampak A, B, C, D, E, F menjadi G, N, M, P, R, S. So, kita ambil A dengan G lah, pasangan A dengan G. Okey, kita besarkan sikit. Kalau kita perhatikan, dia ada 2 L di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kiraan L. Cikgu akan ajar kaedah L. Ini L yang atas. Ini L yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua-dua kiraan dia samalah. Sebab L ni kan sebenarnya kau nak boleh ambil mana-mana. Tapi sekarang untuk mencari pusat putaran, L yang kita ambil adalah L yang menjauhi anak panah. Maka kita akan ambil L yang ni. Kita tak ambil L yang bawah tu ya. Sebab dia dekat dengan anak panah. Kita ambil L yang menjauhi anak panah. Anak panah kita kan ni tadi. Yang menjauhi anak panah, L yang merah tu. So daripada situ kita kira tengah dia dekat mana. Tengah dia, ambil kuning lah pula. Tengah dia 1, 2, 3. Sini tengah. Bila tengah di situ, tengah nak ke bucu L. Bucu L mana? Bucu L di sini. Okey? So, itu bucu L. Bucu L. Okey. Kita labelkan sebagai bucu L. Ini bucu L ni. Daripada tengah tadi nak ke bucu L, kita kena naik satu petak. Okey? Naik. So, sekarang ni, kita keluar satu petak. Keluar daripada L maksud cikgu ya. Keluar daripada L. Kenapa ni? Okey, keluar daripada L. Daripada tengah ni tadi, kiraan tengahnya. Kenapa tak boleh?
Daripada kiraan tengah, kita keluar daripada bucu L 90 darjah. Macam tu. Nampak? 90 darjah kita keluar. Kan daripada tengah, kiraan mula-mula tengah. Kita ambil daripada L yang menjauhi anak panah tadi. Kita kira 1, 2, 3. Ini tengah kan? Tengah ni nak ke bucu L, 1 petak ke atas, maka keluar. L tu dalam ni. Ni dalam kawasan L. Kau jangan masuk dalam L pula. Dia keluar daripada L, 1 petak juga 90 darjah. Maka kita akan parking di sini. So, kalau kita baca koordinat dia, sini 7, sini negatif 5 kan. So, dia punya koordinat negatif 5, 7 pula. Sorry. Ni 8, 10, 9. Negatif 5, 9. Maka jawapan kita di sini, pada pusat, negatif 5, 9. Okey. Dapat dah putaran. Okey, lepas tu yang kedua pula, kita nak cari U pula. U ini apa? U ini yang mengubah 2 tu, objek 2 ni menjadi objek 3. Kan last sekali tu GHIJKL tu. Itulah last sekali image yang kita dapat. Okey, kalau kita nampak perbezaan saiz kan. Bila berbeza saiz, terus jawab tak lain dan tak bukan. Itulah pembesaran. Bila pembesaran, mesti ada faktor skala. Okey, nak cari faktor skala macam mana? Faktor skala, okey, faktor skala sama dengan image per objek. Okey, image dia yang mana tadi? Image dia, kita ambil satu garis lah image dia. Kan, image dia, apa asal jadi macam tu? Image dia G ke H ni berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per dengan G ke N. G ke N 4. Maka dia jadinya 2. Itulah faktor skala. So kita letaklah faktor skala tu 2. Okey. Pada pusat juga. Bila pembesaran mesti ada pada pusat juga ya. Pada pusat apa? Nak cari pusat pembesaran. Okey, ambil pen lain sikit. Pen apa? Tak ada pen yang pen merah lah. Okey. Untuk pusat pembesaran, kita menyambung objek dengan image. Katakanlah H dengan N ni kita sambung. H dengan N kita sambung. H dengan N kita sambung. Sampai mana-mana? I dengan M kita sambung. So, dia akan jumpa di G. Ataupun, kalau yang tidak berubah tu, nampak tak? A ni kan tadi A tadi, dia pergi dekat G, N, M, P, R, S. G, N, P, M, P, R, S ni pula. Dia pergi G, H, I. Kan G tu tidak berubah. Maka G itulah pusat dia. Kalau kita sambung pun, objek dengan image, memang kita akan dapat dekat point G, pusat G. Awak boleh kata pusat G sebab G ada tertera di situ. Kalau tidak ada huruf, kan, huruf yang dilabelkan pada point yang kita nak ni tu, awak kena baca koordinat lah macam pusat negatif 5, 9 ni. Tapi kalau ada huruf, letak huruf je. Kalau nak baca koordinat, mesti baca dengan betul. Koordinat dia apa? Negatif 2, 10. Macam tu. Kalau nak baca koordinat, mesti baca dengan betul ya. Negatif 2, 10. Okey, itu point G Okey, lepas tu soalan kedua dia bagi segitiga lah pula. Dia bukan luas segitiga ni. ABCDE ialah 130. Maknanya ABCDE ni siapa? Dia punya objek. Luas objek diberi 130. Hitungkan luas kawasan berlorik. So, kita kena bina perkaitan tau. Antara objek, image dan berlorik. Okey. Sekarang ni kalau kita perhatikan di situ, yang objek ABCDE dia bagi samalah dengan GNMPRS ya. Kalau kita tengok pada pembesaran ini, GNMPRS menjadi objek. GHIJKL menjadi image. Okey, apa kaitan image, objek dan berlorik? So, kalau kita perhatikan di situ, mestilah luas berlorik sama dengan luas yang besar itu luas image ditolak dengan luas yang kecil itu luas objek. So, kita tulis dulu hubungan itu. Luas berlorik sama dengan luas image tolak luas objek.
Okey, daripada formula kita dapati luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So, K-nya tadi adalah 2 kuasa 2 darab luas objek yang diberi 130. So, kita dapat apa? 4 darab 130 sama dengan 520. Okey, dah dapat Li di situ, kita transfer kat sini 520 tolak dengan LO yang diberi 130. Maka luas kawasan berlorek dapatlah 390. Itu. Okey. So, selesai. Yang ni markah dia kat mana tau? Putaran 1 markah. 90 darjah lawan arah jam 1 markah. Pusat dia 1 markah. Pembesaran 1 markah. Faktor skala 2 1 markah. Pusat lagi 1 markah. Lepas tu kalau yang bawah ni selalunya 2 atau 3 lah selalunya. Maknanya awak buat dekat sini, awak menolak dengan betul ni. 520 ni awak dapat Li dia, awak menolak dengan betul, awak akan dapat 1 markah. Lepas tu jawapan dia 1 markah. Begitu. So, dapat berapa dah tu? 6, 8 markah untuk soalan B. Tu.